وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan ada sekalian sifat-sifat kamalat. Situ, nanti dah. Dan ada sekalian, yakni dan ada baginya, bagi Allah, sekalian sifat-sifat kamalat, yakni sifat-sifat kesempurnaan. Itu makna sifat-sifat kamalat. Sifat-sifat kesempurnaan yang mana? Yang patut dengan dia, dengan Allah. Yang patut maknanya yang layak. Yang patut maknanya yang layak dengan dia, dengan Allah. Sifat kesempurnaan, segala sifat-sifat kesempurnaan tersebut sifat-sifat kamalat yaliqu bi jalalih. Sifat-sifat kesempurnaan yang melayakkan zatnya disembah. Kerana sebut kata sempurna ni, di kita pun ada hak sempurna, tapi kalau nisbah dengan Allah kekurangan. Mana contoh? Contohnya di kita makhluk ni ada mak pak, ada anak, ada bini, ada suami. Itu kesempurnaan ke kekurangan? Kesempurnaan. Itu sempurna. Tapi kalau di Allah Ta'ala itu kekurangan dia panggil. Nampak tak? Tuhan ada mak pak kurang.
Tuhan ada bini kurang, Tuhan ada anak kurang. Nah, tapi nisbah di kita makhluk lebih tu. Nah, kesempurnaan tu. Orang tak ada apa, orang panggil yatim piatu. Orang tak ada anak, orang panggil mandul. Orang tak ada bini, tak ada bini, tak ada tok laki. Orang panggil apa? Orang panggil bujang lapau ataupun anak dara tua, andar tu. Tu. Di kita tu kurang, tapi di Allah lebih pula. Mana? Tak ada mokpok, tak ada anak, tak ada bini, lebih di Allah. Tapi di kita makhluk kurang. Nah, naqais. Tapi kalau di Allah Taala kamala, kesempurnaan. Maka kerana tu Syekh Pak Dok Mekah dia tafsir lagi, kamala yang mana? Yang patut dengan dia, dengan Allah, yakni yang layak dengan Allah Taala, bukan sebarang sempurna. Nah, mau kita duk fikir kata Tuhan bersifat dengan semua sifat kesempurnaan. Sifat sempurna mana tak kira, di kita sempurna, di Tuhan sempurna juga. Tak mesti gitu, tak lazim gitu, tak wajib gitu. Di kita kak, nah, ada bini, ada anak, ada mak pak tu sempurna. Di Tuhan kurang. Di kita ada tangan, ada kaki, anggota tubuh badan sempurna. Di Tuhan kurang. Di Allah Ta'ala tak ada tangan dengan makna jarihah, tak ada kaki dengan makna jarihah, tak ada muka dengan makna jarihah. Apa jarihah? Anggota tubuh badan. Nah, itu sempurna. Itu sempurna. Tapi ada juga apa? Yadun, wajhun, jambun. Tapi bukan dengan makna hakiki, bukan dengan makna jarihah. Tapi dengan makna sifatun min sifatillah. Itu boleh. Sebab tu bulan lepas ke minggu lepas tak silap, Jabatan Agama Islam Negeri Selangor keluarkan satu keliling, dilarang membaca buku yang diterjemah daripada kitab karya Arab. Kitab Arabnya oleh karangan oleh Imam Az-Zahabi. Imam Zahabi ni Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dia ada satu kitab namanya Isbatul Yad Sifatan min Sifatillah. Mengisbatkan yad. Yad tu makna terjemuh Melayu tangan lah. Yad tu terjemuh Melayu tangan. Terjemuh balik bahasa. Makna belum lagi. Terjemuh ni makna balik bahasa. Nah, mengisbatkan yad, yakni mengisbatkan tangan sebagai satu sifat daripada segala sifat-sifat Allah Ta'ala. Jadi buku tu diterjemuh dalam bahasa Melayu kita dan dibuat mengajar di Masjid Surau. Oleh jaiznya keluar surat keliling dilarang. Dilarang tu bukan kerana Imam Az-Zahabi itu bukan ahli sunnah, bukan. Takut bimbang ada orang yang buat keliru orang awam. Ya sikit je tu, sikit je tikah tu. Dalam kitabnya Imam Az-Zahabi Isbatul Yad Sifatan min Sifatillah, mengisbatkan tangan tu satu sifat daripada segala sifat Allah. Tangan apa makna? Tangan tidak ditentu mana-mana makna majazi. Makna hakiki bagi tangan ialah anggota jarihah tu nafi. Sebab tu isbatul ya tu isbat lafaz. Lafaz tersebut warid dalam Quran. Tu disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Yadullah khalaqtu biyadai biaidina. Disebut lafaz dia tu. Isbatkan lafaz tu disebut dalam Quran. Jadi oleh kebanyakan ulama salaf tidak menentukan mana-mana makna majazi. Makna hakiki takwil. Apa? Bukan makna anggota tubuh badan. Patut apa makna? Wa ufawwidu amri ilallah. Serah pada Allah. Tafwid ba'da tanzih. Tanzih tu takwil ijmali. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menjalani dengan satu pendapat lagi mana? Mengisbatkan yad, wajhu. Tangan, muka tu ialah sifatan min sifatillah. Satu sifat daripada segala sifat-sifat Allah. Maka dinamakan sifat ni sifat sam'iyah atau sifat khabariyah. Jadi Imam Az-Zahabi karang kitab tersebut tu menjalani di atas jalanan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari.
Iaitu apa? Yad, tangan, bukan makna anggota tubuh badan. Patut apa makna? Wallahu a'lamu bimuradih, makna majazinya kita tidak menentu dengan mana-mana makna, tapi yad ni warid disebut dalam Quran ialah satu sifat daripada segala sifat-sifat Allah, melebihi daripada sifat yang 8. Mana sifat yang 8? Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dia isbatkan sifat ma'ani itu 8. Qudrat, irada, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, baqa, sifat baqa. So, wakilah kata setengah ulama, qidam pun masuk 9. Tu jadi Imam Abdul Hasan Asy'ari qudra, irada, ilmu, haya, sama, basar, kalam, baqa, qidam, yad, istiwa, wajhu, sifat-sifat. Bukan anggota tubuh badan. Dan bukan mengisbatkan lazim, lawazim bagi jirim, bukan. Itu dah. Jadi bila terjemuh dalam bahasa Melayu, mengisbatkan tangan satu sifat daripada sifat Allah. Bimbangnya takut orang awam ni bila sebut kata tangan. Tuan-tuan, Tuhan ada tangan. Gapo hang mari depan otak kita? Orang panggil al-ma'nal mutabadaru minhu. Makna yang disegera faham tangan ni anggota. Padahal ulama-ulama salaf, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Az-Zahabi bukan memaksudkan tangan anggota tubuh badan. Tangan situ lafaz tangan tu disebut dalam Quran yadun. Yadun terjemah Melayunya tanganlah, tak ke yadun kereta pula bodoh sarak itu. Tu tak jahil dia panggil itu ni. Terjemah tu ya tanganlah. Tapi makna dia bukan anggota tubuh badan. Betul? Apa makna? Sifatun min sifatillah. Satu sifat daripada segala sifat Allah. Apa hakikatnya? Wallahu a'lamu bihaqiqatiha. Allah yang Maha mengetahui apa hakikat yadun di situ. Apa hakikat wajhun di situ, apa hakikat istiwa di situ. Itu ya. Itu jalanan Abul Hasan Asy'ari. Jadi larangan tersebut bukan nak hukum kata Imam Az-Zahabi itu mujassimah, bukan. Setengah-setengah orang hak kurang mengaji ni, dia dah hari-hari ratik wahabi itu ni. Dia sampai kata apa? Imam Abul Hasan Asy'ari pun mujassimah juga. Imam Az-Zahabi pun mujassimah juga. Ada? Bukan orang awam kadang-kadangnya. Tok guru pun ada lagi tu. Tok guru yang kurang meneliti dia panggil. Antara lain ialah tok guru kepada Dr. Zamihan. Sebutlah di mana nama, senang. Di mana? Di Jordan. Namanya Syekh Hasan Saqaf. Syekh Hasan Saqaf ni ada satu video YouTube, banyaklah kalau boleh tengok. Kata Imam Abul Hasan Asy'ari mujassim. Tajsim. Mujassimah. Kenapa? Karena dalam kitab Al-Ibanah fi Usulid Diyanah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menjalani dengan tariqah tadi, jalanan tadi. Mana? Sifat istiwa, sifat wajhu, sifat yadun, sifat itu sifat. Kiranya dipahami oleh dia mengisbatkan yad, wajhu, istiwa itu dengan makna hakiki apa? Makna jirim, makna jarihah, makna anggota tubuh badan. Salah besar tu. Bukan Imam Abul Hasan Asy'ari i'tikad seperti itu. Itu makna yang tidak layak, min ma'anil bashar dia panggil. Daripada sekalian makna-makna manusia, makhluk. Mustahil alim ulama kita Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ketua mazhab Asy'ariyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengiktikadkan makna-makna tajsim, makna-makna jarihah tadi. Itu. Jadi kita kena halusi perkara tersebut supaya kita ni tidak gampang, tidak mudah menuduh orang tu dengan tajsim. Jadi kalau ada orang kata saya beriman Allah Ta'ala ada sifat yad, sifat wajhu, sifat istiwa. Apa sifat yad, sifat tangan? Ni bukan anggota tubuh badan. Apa sifat wajhu, sifat muka? Ni bukan sifat. Itu jalanan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu. Tapi kalau kita tak boleh nak ikut jalanan tu, sebab apa? Hati kita ni tak puas hati rasa ni. Ikutlah jalanan khalaf. Mana? Awilhu, takwil dulu dah. Takwil tafsili dia panggil. Tangan anggota bukan, sama itu. Salaf sama, Imam Abul Hasan Asy'ari sama. Patut apa makna tangan situ? Ta'yin mana-mana makna majazi yang menghilangkan rasa waham kita keserupaan Allah dengan makhluk. Tangan bimaknal qudrati. Ada.
Istiwa bermakna istaula aw irtafa'a. Tak apa, boleh. Tu tak ada apa. Tu. Ya pentingnya kita i'tikad Allah Taala ada baginya, ada sekalian ini ada baginya bagi Allah Taala sekalian sifat-sifat kamalat, sifat-sifat kesempurnaan. Sifat-sifat kesempurnaan yang mana? Sifat bagi sifat-sifat kamalat yang patut, yang layak dengan dia, dengan Allah. Yaliqu bi jalali, layak dengan keagungan Allah. Jadi kalau orang panggil makna dia tidak layak, maka tidak. Contoh kita kata tangan dengan makna anggota tubuh badan. Makna tu layak tak kita nak letak di Allah Ta'ala? Tak layak. Kenapa? Ada makna jisim. Ini anggota tubuh badan ini ada darah, ada tulang, ada isi, ada darah, ada dana. Gini kah? Lagi pula berhajat kepada benda tu. Kita ni kalau tak ada tangan, orang tak ada tangan, cuba tanya, awak berhajat tak kalau ada tangan? Nak sangat lah ya, kawan nak benar lah tengok demo ada tangan tu kat. Bersedeki dia ni. Tuhan boleh berhajat lagi tu. Bila makna jari hari berhajat. Maka tak boleh makna tangan dengan makna anggota tubuh badan. Berjisim berjirim tak boleh. Walaupun kata jisim anggota tak seperti anggota kita tu tak boleh juga. Sesat. Mubtadi'. Man qala Allahul jismun laisa kasairil ajsami fahuwa mubtadi'un. Itu. Siapa yang kata yakni i'tiqad bahawasanya Allah Taala tu ada tubuh badan, jisim, tapi tidak seperti jisim-jisim, segala jisim-jisim makhluk. Walaupun begitu pun mubtadi'un, dhalun, ahlul bid'ah, sesat dia panggil. Kalau dalam mazhab Hambali lagi teruk. Mana? Fahuwa kafirun, kafir tu. Kenapa? Karena dia nak saddul bab, nak menutup pintu daripada ramai di kalangan penganut mazhab Hanabilah terikut-ikut dengan mujassimah Hanabilah. Itu tu panjang cerita pula situ ni. Habis. Artinya arti kamalat, artinya arti kamalat. Apa arti? Arti ni balik bahasa lah. Kesempurnaan. Itu. Jadi sifat-sifat kamalat, yakni sifat-sifat kesempurnaan. Sifat-sifat kesempurnaan mana? Yang patut, yang layak dengan dia, dengan Allah Ta'ala ini, dengan keagungan Allah Ta'ala, yaliqu bi jalali, yang patut dengan keagungan Allah Ta'ala, yakni yang melayakkan zatnya disembah. Itu dah yang agung disembah lah, patut, layak, berhak disembah. Itu sifat-sifat kamalat, sifat-sifat kesempurnaan yaliqu bi jalali tadi itu yang tiada terhingga banyaknya sifat-sifat kamalat. Tak terhingga mana apa? Tidak boleh dikira. Itu mana? Tidak dapat dibilang. Itu mana yang tiada terhingga, sangat-sangat banyak. Tak ada siapa pun yang tahu melainkan Allah Ta'ala saja. Itu. Ini terlebih dahulu kita wajib i'tikad secara ijmali bahawasanya di zat Allah Ta'ala tu ada banyak segala sifat-sifat kesempurnaan yang melayakkan zatnya disembah, yang layak dengan keagungannya. Berapa sifat-sifat kesempurnaan tersebut tak boleh nak bilang, tak boleh nak sakat, tak boleh nak hingga. Itu hanya Tuhan aja yang tahu. Jadi bila orang tanya sifat tu ada berapa, jangan jawab 20 jah. Tu. Sifat Tuhan ni banyak. Banyak mana? Tak boleh nak bilang. Sejuta boleh bilang lagi. Berapa banyak? Tak boleh nak bilang. Tuhan saja yang tahu berapa bilangan dia. Kita tak boleh nak tahu. Tu la tuhaitu bihil fikrah. Tak boleh nak meliputi dengan pemikiran kita. Berapa banyak sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Hanya hak tahu siapa? Allah saja hak tahu. Berapa banyak sifat-sifat kesempurnaan yang melayakkan zatnya disembah, yang layak dengan keagungannya tu, yang ada di zat dia tu berapa banyak, hanya Tuhan saja tahu. Itu wajib dulu kita i'tikad gitu. Takut-takut kita dak mengaji sifat 20 ni, kita dak i'tikad sifat Tuhan 20 jah. Dah, sifat 20 ni hak secara tafsili. Sebahagian daripada yang amat banyak tu wajibnya kita tahu 20 atas qaul yang masyhur, atau 13 atas qaul yang rajih.
Nah, itu ni. Itu. Tu kalau kira pembahagian sifat ni, hak kita belajar dari sifat 20 ni ulama sebutnya sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Sikit tu kan. Tapi kalau kita buka kitab besar-besar lagi, ulama bagi sampai 7 jenis, 7 kategori. Nah, sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat maknawiyah, sifat jami'ah. Nah, sifat fi'liyah, sifat khabariyah atau sama'iyah. Tu ulama buat kategori sifat. Tapi hak tu tidak fardu ain lah siapa kau 7 tu. Kerana memberatkan kita orang awam ni. Setakat 20 hak 4 tu pun jadi dah. Mana? Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah juga. Tu pun maknawiyah tu pun di atas qaul yang rajih, tak payah bila dengan secara tafsili, tak payah mengaji dengan salah satu persatu. Hanya tahu dengan secara umum gitu cukup dah. Jadi 3 yang mana? Nafsiyah, salbiyah, ma'ani cukup dah. Mana qaul yang rajih tadi 13. Kalau maknawiyah jadi 20. Nah, itu ni. Jadi kalau lagi kurang, lagi rajih, lagi kuat. Kenapa? Karena tidak memberatkan orang awam. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak memberati oleh Allah Ta'ala atas kita ni melainkan apa yang kita mampu. Mampu sungguh. Tu mampu sebenarnya. Bukan tak mampu dah. Dan mustahil atasnya. Tengok. Bila sebut kata mustahil ni, pertamanya kita kena tahu bahawasanya perkara tersebut dihukum dengan istihalah. Itu maknanya. Dan mustahil, yakni perkara yang dihukum dengan akal kita dengan istihalah. Apa istihalah? Adamu qabulis subut, tak terima sungguh, artinya tidak. Perkara yang kita hukum dengan tidak, perkara tu dipanggil perkara tentu tidak. Orang panggil dalam Arabnya mustahil. Itu. Dan mustahil atasnya, atas apa? Atas Allah. Tu wak ibarat dengan atas tu nak ayat kata imtina, terteguh. Tu alimtina min kulli limtina, mana terteguh daripada sekalian wajah terteguh. Tak boleh nak ada di zat Allah Ta'ala. Kalau ada juga fardu takdir, kalau ada bawa kata Allah bukan Tuhan siapa tak tu. Mana? Contoh, orang panggil hak kita hukum dengan istihalah, dengan tidak. Contohnya tak ada Allah. Tak ada Allah tu kita hukum dengan tidak. Jadi tak ada Allah tu dipanggil mustahil. Kalau Allah tak ada, tu Allah Tuhan ke mana? Dia tak ada. Kalau Allah lemah, ya Tuhan ke mana? Tengok. Kalau Allah buta, Allah pekak, Allah mati, Allah babuk, nyanyi, bodoh, bisu. Tuhan ke mana itu? Tertegah. Tu tak boleh nak ada. Sebab tu kata wa yastahilu alaihi ta'ala. Tu tertegah nak boleh ada. Mudarat boleh kata. Ala lil madarrah boleh. Apa? Mudarat nak boleh ada di Tuhan tu tak boleh. Mudarat boleh ke kata itu? Tapi tak berapa tepat manalah ala lil madarrah. Tapi boleh kata. Mudarat saka mana? Siapa kata Tuhan tu tak layak jadi Tuhan kalau ada di dia. Bukan Tuhan dah orang panggil lagu tu. Tu sebab tu dia kata dan mustahil atasnya. Jadi ulama tu dia bercakap tidak sia-sia tu. Setiap ibarah tu ada isyarah belaka tu. Apa dia kata wa yastahilu alaihi ta'ala, dan mustahil atasnya atas Allah Ta'ala. Apa dia kata dan mustahil baginya? Dia kata itu. Kalau sifat-sifat yang wajib perkara-perkara yang wajib, mana perkara-perkara sifat-sifat yang kita hukum dengan wujud, dengan sungguh, mesti, tentu sungguh, mesti. Itu kata dengan wayajibu lillahi ta'ala, wayajibu lillahi ta'ala, wajib mesti baginya Allah Ta'ala. Itu mesti wajib baginya Allah Ta'ala, bagi. Tapi kalau wayastahilu, dia tak kata wayastahilu wayastahilu lillahi ta'ala, tak kata gitu. Wayastahilu alaihi, tentu tidak atasnya Allah. Apa? Tertegah, mudarat, tak boleh ada di zat Allah Ta'ala benda tu. Kalau ada, Allah bukan Tuhan. Lepas tu kalau Allah bukan Tuhan, apa Tuhan? Tengok. Dan mustahil atasnya, atas Allah, oleh segala lawannya. Lawan mana?
lawan hak wajib tadi tu. Nah, hak 20. Hak atas dia ada kan? Nah, atas dulu dia kata kan? Dia kata tu tiada lain sekali-kali ia jualah Tuhan yang wajib, artinya yang tentu pada pandang akal, oleh bahawa ada baginya 20 perkara. Itu 20 perkara. 20 perkara ni 20 sifat lah. Cuma dia kata 20 perkara ni apa? Pada dia kata 20 sifat. Sebab dalam 20 tu tu hak sifat ngoti-ngoti ada di zatnya 7. Mana sifat ma'ani? Qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Jadi orang panggil atas jalan betul-betul sungguh sifatnya, hakikat sungguh sifatnya ialah maqama bil mausuf, maqama bizat, benda hak ada di zat. Benda hak ada di zat. Jadi kalau hak ada di zat tu sifat ma'ani. Sifat lain tu benda hak difaham. Benda hak difahamkan pada zat, bukan ada pada zat. Mana supaya kita kata ada tu sendiri? Bukan duk ada tu di zat Allah Ta'ala. Wujud-wujud tu bukan duk ada di zat Allah Ta'ala. Hanya reti saja. Sedia, kekal, ataupun reti belaka tu. Reti, faham dia panggil. Jadi hak ada di zat Allah Ta'ala tu, hak sifat ma'ani itulah. Qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Itu hak ada di zat. Jadi kira-kiranya sifat sengoti-ngoti sifat tu sifat ma'ani. Hak lain tu benda hak direti pada zat. Bukan tak ada, sungguh dia panggil. Bukan tak ada tapi sungguh. Tu. Tu. Jadi dan mustahil atasnya atas Allah Ta'ala oleh segala lawannya, lawan 20 sifat. 20 sifat ni kau yang masyhur lah. Kau masyhur ni apa makna? Maka surah qailuhu, pendapat yang banyaklah oleh diberkatakan dengan dia. Itu orang panggil qaul yang masyhur. Kata qaul sahu apa makna qaulul masyhur? Qaul masyhur ni maknanya maka surah qailuhu, pendapat yang banyaklah oleh oleh perkataannya, oleh yang dikatakan dengan dia. Itu orang panggil masyhur. Banyak orang duk cakap sifat 20. Ngah juga apa sifat 20. Hayalah. Itu lagu tu. Iaitu lawannya tu. Lawannya iaitu lawannya, lawan 20 sifat tu segala kekurangan, yakni segala perkara kekurangan atau segala sifat kekurangan. Segala sifat-sifat naqais. Tapi sifat-sifat kekurangan yang mana? Dengan nisbah kepadanya, kepada Tuhan, kepada Allah. Bukan segala sifat kekurangan umum kita, hak dikurang di kita pun jadi kurang di Allah. Bukan. Macam kita sebut kamalat tadi lah. Kamalat di kita belum tentu kamalat di Tuhan. Naqais, kekurangan di kita belum tentu kurang di Tuhan. Kurang di kita, tak ada tangan, tak ada mata, tak ada kepala, tak ada kaki. Di Tuhan lebih kamalat, sempurna. Tak ada mak pak, tak ada anak, tak ada bini, kurang di kita. Di Tuhan lebih. Itu lagu tu. Jadi kekurangan yang mana? Dengan nisbah kepadanya, kepada Tuhan. Bukan kekurangan hak nisbah pada kita. Kalau nisbah di kita kan, kurang lah, tak ada tangan, tak ada anggota tangan tu kurang. Tapi di Allah lebih. Tu. Di kita bertempat lebih. Bahkan wajib. Tiap-tiap benda ada berjisim pasti bertempat. Lebih. Bahkan wajib mesti. Di Tuhan kurang. Ada satu video yang mau tengok, nama Maulana Fakhrul Razi. Dia nak tuduh kita orang Asy'ariyah, orang ahli sunnah ni tak i'tikad Allah bertempat. Ialah i'tikad yang rosak. Dia kata mana? Akhirat esok kita ni dapat lihat Allah Ta'ala, ru'yatullah, dapat lihat Allah Ta'ala. Bila lihat mesti dengan biji mata. Bila lihat mesti berpihak, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Bila berjihad pasti benda tu bertempat, berhubung dengan cahaya.
Di dunia ni orang-orang Asy'ariyah kuat sangat duk kata Allah tidak bertempat, Allah tidak bertempat, Allah tidak mengambil tempat qada teluh zat dia. Tidak. Akhirat esok boleh pula orang Asy'ariyah beriman kata dapat ru'yatullah, dapat lihat Allah Taala. Apa tu dia katakan? Padahal tempat-tempat tu umurun i'tibariyah, amrun i'tibariyah. Apa? Kira-kira akal tak ada apa kan? Dia pandai dah guna dah ni amrun i'tibariyah, ini istilah-istilah dalam ilmu akidah, ilmu kalam lah ni. Umurun i'tibariyah, amrun i'tibari. Amrun i'tibari ni ada dua jenis. Noyak ke dia Maulana. Pertamanya amrun i'tibari ikhtira'i dia panggil. Amrun i'tibari ikhtira'i, perkara yang dikira-kira pada akal, yang sungguh pada akal. Ikhtira' apa? Reka betul-betul. Tak ada apa benda tu di luar daripada mata kepala kita. Contoh apa dia? Orang panggil amrun i'tibari ikhtira'i. Gajah kepala sejuta. Cari zoo mana ada tak? Gajah kepala sejuta ada? Tak ada. Tapi bila kita pejam mata kita pak, gajah kepala sejuta. Boleh nampak tak dengan kepala otak kita? Boleh? Gajah. Tak kita kenal gajah. Ni gajah. Masuklah dalam kepala otak kita gajah. Kepala sejuta. Bila lah kepala dia tu sampai sejuta. So 2, 3, 4 cari tak cukup sejuta jangan berhenti. Bila lagi? Pak cukup sejuta. Nampak ni ada dalam kepala otakmu semata-mata, tak ada di zoo mana. Itu dia panggil apa? Amrun i'tibariyah, umurun i'tibariyah, ikhtira'iyah. Amrun i'tibari ikhtira'i dia panggil. Kalau kita reka betul-betul dalam kepala otak kita, kalau sungguh tapi reka betul-betul dalam kepala otak, tak ada pun di luar daripada kepala otak, tak ada pada kharij dia panggil, di luar daripada kepala otak. Yang keduanya amrun i'tibari intiza'i dia panggil. Ni Allah Nafaqur Razi tak tahu kali tu cakap gitu ni. Kalau yang dikira-kira pada akal, makna sungguh tu pada akal, tak ada benda tu di luar daripada kepala otak kita. Tapi yang boleh jadi sungguh tu intiza', diambil faham daripada luar kepala otak kita. Intiza', ambil faham. Contoh telefon duduk atas meja. Nampak tak? Bertempat di atas meja. Ni telefon, ni sejadah, ni meja. Mana tempat? Ada tak tempat? Tunjuk tempat duduk mana? Ada tak tempat? Memang tak ada lah tempat. Tunjuk mana? Ni kata, ni sejadah. Ni meja. Ni handphone. Mana tempat? Di tempat. Ada tak di tempat? Tak ada, memang tak ada sungguh. Tapi sungguh tak pada akal? Sungguh. Kita faham kata telefon ni bertempat di atas meja. Sebab tu kita tolong ambil telefon saya je mata. Orang tanya, duk mana telefon awak? Duk mana telefon awak? Ada dalam surah tu tapi tak bertempat di mana-mana. 10 kali kiamat tak jumpa lagi telefon kita. Tak bertempat di mana-mana. Boleh jumpa? Tak boleh. Apa saja? Duk tolong ambil telefon saya. Duk mana telefon awak? Duduk atas meja. Bertempat di atas meja. Itu nampak tak? Bertempat. Orang pergi nak pergi ambil telefon dia. Bila pergi siapa tengok telefon meja. Tempat tu mana tempat? Ada tak? Tak ada tempat. Tapi reti tak? Jangan buat tak reti langsung. Lepas tu YouTube. Mana handphone aku? Saya tak jumpa lah tempat. Tempat atas meja tak jumpa, dia kata dia ni. Saya tengoknya telefon awak dengan meja. Tempat di atas meja tak jumpa. Awak kata dia telefon saya bertempat di atas meja dia ni. Tempat saya tak jumpa. Jangan bodoh sangat. Jumpa tak telefon? Jumpa. Kata telefon duduk mana? Telefon saya ada duduk atas meja, duduk bertempat di atas meja. Bila kita tengok meja dengan telefon, tepat nampak tak tepat? Tak nampak. Ada tak tepat? Tak ada. Tapi faham tak? Faham. Kenapa faham tempat telefon ni bertempat di atas meja? Kerana hasil menempati jisim pada jisim yang lain, itu dikatakan tempat. Dipaham daripada bertempelnya. Terhasilnya orang panggil jisim pada jisim yang lain, reti tempat. Gitu. Memang diri tempat tu tak ada. Tapi reti tu kan apa?
Intiza'. Itu intiza' tu dipanggil. Diambil cabut daripada hasil bertempelnya satu jisim, satu jirim dengan jirim yang lain, direti tepat. Memang tepat tak ada, tapi direti lagu mana? Intiza', ambil cabut pahal daripada handphone ni berjisim, pak duduk situ. Bertempelnya jisim dengan jisim, reti bertempat. Itu. Tempat tak ada, tapi retinya bertempel jisim dengan jisim. Jadi kalau Allah bertempat, bermakna kita reti Allah berjisim, bertempel dengan jisim yang lain. Itu maknanya kita mentajisim ke Allah Ta'ala. Kenapa hal gitu? Sebab tu tak boleh kata Allah. Lepas tu dia duk kata melihat dengan biji mata, melihat mesti berjihad. Itu hujah Mu'tazilah tu. Kenapa hamalat wahai Maulana Fakhrul Razi? Itu hujah Mu'tazilah. Mu'tazilah hujah itu. Sebab tu Mu'tazilah ingkar ru'yatullah. Mu'tazilah kata kita tak boleh lihat Allah Ta'ala. Kenapa? Hujah Mu'tazilah kata kita tak boleh ru'yatullah, tak boleh lihat Allah Ta'ala. Karena kata Mu'tazilah, bila sebut kata lihat, mesti bertempat, mesti berjihah, mesti berhubung cahaya kita dengan objek, cahaya dengan mata kita. Mana cahaya pada objek dan cahaya pada mata kita. Mesti tidak ada tabir, tidak ada hijab, mesti berjarak. Mata kita ada hubung cahaya tak? Ada. Tapi barang tu duduk belakang tabir ni, nampak tak? Tak nampak. Ataupun belakang tu jauh, duduk rumah kita, anak bini kita, nampak tak dengan mata? Tak nampak. Ahlus Sunnah wal Jamaah jawab, itu lihat yang dijadikan oleh Allah secara adat. Lihat seperti itu Allah Ta'ala jadikan secara adat di dunia. Jadi melihat, dapat nampak dengan penglihatan, itu satu daripada perbuatan Allah Ta'ala. Kenapa hamalat? Ini Ahli Sunnah wal Jamaah jawab. Jadi Mu'tazilah kata tak boleh. Kalau kita kata ru'yatullah tu haram, dapat lihat Allah Ta'ala, jadi Allah Ta'ala tu berjisim, berjirim, bertempat, berhubung dengan cahaya, berjarak, ada jihad. Itu hujah Mu'tazilah. Dia ingkar. Kita Ahli Sunnah wal Jamaah pula tak. Wajzim akhi bi ru'yatil ilahi fi jannatil khuldi bila tanahi idzil wuqu'u jaizun bil aqli wa qad ata fihi dalilun naqli. Itu kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Mana? Jazam olehmu, hei saudara, bahawasanya kita dapat lihat dengan makna nampak Allah Ta'ala. Jadi Ahli Sunnah wal Jamaah jawab, lihat hak muduk kata dengan mata, dengan berhubung cahaya, bertempat, berjarak, berjihad, tak boleh ada tabir, dinding hijab. Itu penglihatan yang Allah Ta'ala jadikan secara adat di dunia. Bahkan sah menyalahi. Tengok Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, tengah duk khutbah ni, tiba-tiba Sariyah Jabal sahabat dia kata, mana tentera mana pula kata suruh atas bukit mana pula dia tadi. Allah Ta'ala singkat buka penglihatan mata Sayyidina Umar, nampak sahabat tentera hak duk jauh nanti akan diserang oleh tentera kafir, maka disuruh bui arah. Dia Allah dengar Sariyah tentera Sayyidina Umar hak duk jauh, dia dengar suara Sayyidina Umar ni suruh pergi bukit. Naik bukit naik ngosong Sayyidina Umar. Kalau ada Mu'tazilah dia kata, ini jin mana ni? Kerana Mu'tazilah ingkar karamah. Kita orang Ahli Sunnah wal Jamaah tidak ingkar karamah. Karamah aulia itu sabit, ada, harus berlaku. Allah Ta'ala buat pada wali-wali itu perkara yang mencarikan adat. Itu jawapan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian melihat nampak dengan penglihatan, itu ialah satu bagai daripada idra, mendapat, dipanggil mendapat. Sebab itulah lihat kok mata, ya, tapi nampak tak semesti ngabuti mata. Ada ni, nampak kok mata, bukan tengok ngabuti mata. Itu disebut sama lah. Jadi sebab tu dah kita baca kitab-kitab ulama, kitab-kitab Arab disebut mana? Ru'yah bimaknal idraki. Lihat dengan makna nampak. Itu. Nampak kok mata, bukan tengok dengan butir mata. Dalam Quran kata wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah orang mukmin cerah cuaca. Kenapa? Kepada Tuhan mereka itu lihat. Lihat ayat mana apa? Idrak, nampak. Bukan muka saja putih.
Oh kalau gitu kena lah apa? Apa? Muka putih, tangan hitam. Nak kata ni? Kena ke dia lah. Nama berapa dah Datuk Alik tu. Kena ke dia kata gitu. Bukan muka yang putih. Wujuhun yauma idzin nadirah. Wajah-wajah orang mukmin tu putih berseri berlepak. Itlaq wajah wa iradatil kulli jasad. Nah, sebut wajah tapi nak seluruh tubuh. Kenapa? Kerana seluruh tubuh sedap, lazat, nikmat paling lazat dalam syurga ialah dapat nampak zat Allah Ta'ala. Dan itu. Jadi tak semestinya berhubung dengan cahaya. Tak Tuhan nak tajalli nampak dengan tak kena berhubung cahaya. Sebab tu dah dalam syurga mana-mana pun kalau Tuhan nak bagi nikmat dapat nampak zat Allah, dapat nampak. Bukan kata puas weh. Nah, gimana? Tengok Tuhan. Bukan gitu. Nah, kita duduk syurga martabat tinggi Firdaus contoh. Lepas tu puas pergi syurga saing kita duduk bawah sikit lah. Mak buat kau mak awah main bidadari gini kata mana pergi tengok Tuhan lagi. Bukan gitu. Siapa ajar lah kata fi jannatil khuldi bila tanahi. Tuhan nak bui dapat nampak zat Allah Ta'ala tu dalam syurga hak kekal. Tak kira syurga mana-mana pun, di tempat mana-mana pun. Nah, orang tu Tuhan nak beri nikmat dapat nampak zat Allah Ta'ala dalam syurga Firdaus ke syurga khuldi ke syurga Aden ke syurga mana, lazat dia dapat nampak zat Allah Ta'ala. Itu nampak Tuhan ikut mata, bukan tengok mata mata. Di dunia ni ada benda yang kita tengok serta nampak, ada benda yang kita tengok serta tak nampak. Betul tak? Tengok nampak ada biasa waktu tengok nampak, itu adi panggil perkara adat. Ada benda yang kita tengok tapi tak nampak, ada. Naik-naik kata degung masuk lubang. Bini kita kata Allah abang. Tak nampak kalau tak tengok kalau lubang. Tengok dah tapi tak nampak ya. Belok habis rere ni. Tengok dah tapi tak nampak. Ada benda di dunia ni kita tak tengok tapi kita nampak. Ada. Mana? Ada orang ada ustaz duk mengajar dia kejam mata. Duk iling ni. Ustaz kata lah kan? Nampak tak? Nampak jelas ustaz, jelas nampak. Nampak mana pejam mata. Nampak tak mesti kena tengok buka mata gini. Ada orang tengok kau ustaz kita. Tengok tak kelik tu bi air basi. Ustaz kata, nampak tak? Tak nampak ustaz. Tak faham. Nah, ustaz kecek Kelantan bekak molek macam duduk pucuk alam ni duduk di Kota Baru dah. Tak nampak ustaz. Ada orang tengok tapi tak nampak. Ada orang tak tengok dia nyadar dia ni. Mah. Mana? Nampak lah tu tu. Nampak jelas. Nampak. Dia mata nampak je. Akhirat esok Tuhan jadi kita nampak dengan tak perlu kita tengok. Boleh? Tak ada masalah. Nah, jadi bukan hanya mata saja melihat Allah. Seluruh maujudat yang ada di tubuh, seluruh benda ada, bulu-bulu roma, kulit-kulit, semua lazat nampak zat Allah Ta'ala. Gitu. Bertepat tak bertepat? Berhubung dengan cahaya? Tak. Jadi terbatal logik daripada Mu'tazilah. Jadi Maulana Fakhrul Razi menggunakan logik bahawasanya Allah mesti bertempat. Kenapa? Dalilnya kita dapat lihat Allah. Bila melihat ni mestilah bertempat, berpihak, berhubung dengan cahaya, ada jarak. Itu logik Mu'tazilah tu. Jangan sampai panggil Fakhrul Razi Al-Mu'tazili pula apa ni ni. Tak boleh itu. Ahli Sunnah wal Jamaah isbat ru'yatullah ya, tetapi bukan dengan makna Allah bertempat. Tu faham molek tu sebagai jawab lah tu. Tu. Jadi kalau kita mohi dalam ilmu hadis, cakap ilmu hadis lah. Tak cuba-cuba nak masuk bahas ilmu kalam. Bagi kau orang hok mohi dalam ilmu kalam, hurai wi kau orang faham makna dalam perbahasan ilmu kalam. Ni habis beda kita nak hero belakang nyanyi gini. Ini menyakit buat kita gitu. Habis soalan nak jawab belakang tak boleh lah. Ada benda hok kita tak patut jawab. Tu. Baik. Dan harus pada akal berbuatkan mungkin dan meninggalnya berbuat mungkin. Kita baca dalam kurungan dulu. Dan harus, ni soal lagi i'tiqad harus, akidah harus.
I'tiqad haruh ni sebenarnya ialah perkara yang dihukumkan pada sifat kudrat, takluk sifat kudrat Allah Ta'ala. Itu kita kena faham. Sebab ada setengah-setengah tok guru kata Tuhan ni bersifat dengan 20 yang wajib, 20 yang mustahil, satu yang haruh. Jadi ada satu sifat Tuhan nama haruh di zat Tuhan. Tak betul itu, tak betul. Sifat Tuhan semua wajib belaka. Mana? Wujubul wajib, wajib. Istihalatul mustahil, wajib. Istihalatul mustahil mana? Lemah mustahil. Tidak lemah. Tidak lemah tu istihalatul mustahil. Apa kita nak hukum Allah tidak lemah? Wajib kita hukum Allah tak lemah. Wajib. Tengok wajib juga. Semua sifat Tuhan wajib. Haruh ni bukan sifat hak ada di zat Tuhan, bukan. Perkara yang dihukumkan pada takluk sifat kudrat. Allah Ta'ala bersepakai di zatnya sifat perkuasa, sifat kudrat. Dengan bersepakai di zatnya sifat perkuasa, Allah Ta'ala berkuasa mengada dan meniadakan makhluk. Mengadakan makhluk daripada tak ada kepada ada. Meniadakan makhluk tu yang telah ada kepada tiada. Ini ingat baik. Lama duk syarah kata Allah Ta'ala berkuasa mengada dan meniada. Lagu mana? Mengadakan daripada tak ada kepada ada, betul dah. Meniada, lagu mana meniada? Dia kata tengok dalam surah ni ada berapa tiang? 1, 2. Tiang ketiga di mana? Tak ada. Siapa meniada? Tuhan meniada. Niada guano memang hak tak ada di awal lagi. Orang tak panggil meniada lagu tu. Kalau benda hak tak ada tu ditiada lagi, orang panggil tahsilul hasil. Duk buat benda hak hasil dah, tu khija bodoh dia panggil. Makna meniada tu benda hak ada ditiadakan. Itu makna i'dam minal wujudi ilal adami. Itu makna meniada. Itu ni kalau orang faham-faham lah tu. Sebab itulah ilmu tauhid ni tak boleh kita berasa kita boleh mengajar dengan beli kitab baca, tak boleh. Man akhaza ilmal aqaidi minal kutubi bila syaikhin dakhalat fi qalbihi al awhamu. Barang siapa yang ambil ilmu akidah ni daripada beberapa kitab-kitab tanpa langsung dia berguru, tak berguru langsung. Kalau dia berguru tak apalah, macam kita duk mengaji gini ni. Lepas tu kita pun balik ada buku-buku kita nak baca sikit. Tak ada hal lah. Baca tu kena menambah maklumat. Kalau tak faham kita rojak. Tu lagu tu tak apa. Jangan langsung tak ada pernah mengaji dengan tok guru mana-mana. Beli kitab baca sendiri. Rasa gini kau. Disyarah pula kau orang. Ni berat. Kalau dia seorang tak apa, dia jadi ustaz. Lagi berat. Lagi berat ni. Hamba mula-mula balik Mesir mula. Balik Mesir akhir 2013. Singgah di satu surah mengajar. Kita bukan ustaz tapi muka bukan tak ada kuliah ke apa ni pakai baju t-shirt seluar jeans, rambut pun panjang kita je dah. Rambut macam tu. Kita duduklah mentah nak dengar lagu mana ustaz ni mengajar tauhid. Nak dengar sikit dah. Dia mengajar. Yakin sungguh. Tuhan ia syarah takluk sifat kudrat. Kata Tuhan Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat. Artinya berkuasa. Situ tu kurang tepat dah. Tak apalah. Tak ada salah. Kita berkuasa tu baru sifat. Berkuasa tu takluk sifat. Jadi Allah Ta'ala ni berkuasa buat belaka benda yang nak buat. Ikut dia yang nak buat apa, dia boleh buat belaka. Anak bagi Tuhan. Siap. Tuhan boleh buat. Ngarut tu, tak ngarut tu. Bini bagi Tuhan, dia boleh buat. Mak pak bagi Tuhan, dia boleh buat. Cuma bapa dia tak buat. Dia tak sel, dia tak anak. Dia tak ambuh. Macam kita makan kenyal dah 2 pinggir. Lepas tu orang ajak makan pizza pula. Boleh nak makan? Boleh tapi kenyal tak ambuh ya. Ambuh duduk situ kena gila lah. Ngesyarah lagu ni. Tak betul tu. Salah tu. Sebab tu Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Patani dalam kitab Faridatul Faraid bila bahas takluk sifat kudrat, dia kata kan mengetahui tentang takluk ni memang tidak fardu, tidak wajib. Tapi tidak wajib itu tidak wajib ain, tidak fardu ain di atas orang awam. Itu zahir, jelas. Adapun tidak wajib di atas orang khawas, orang khusus. Orang khawas ni mana orang nak jadi tok lebar, tok guru, tok ustaz, nak mengajar orang. Tak zahir tu. Kenapa? Terkadangnya boleh dia tak faham takluk kudrat ni, dia duk syarah lagu tu dia. Tuhan kuasa buat anak bagi Tuhan tu bukan mungkin, mustahil. Kudrat tak bertakluk dengan benda mustahil.
Kudrat bertakluk dengan benda mungkin. Apa benda mungkin? Benda terima ada, terima tak ada. Qabulus subut wal intifa. Ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Itu. Nah, anak bagi Allah mungkin. Hei, mustahil. Mana benda tentu tidak lagi tak ada. Tak terima dengan kepala otak. Tiba-tiba kalau Tuhan kuasa buat anak bagi Allah, bermakna anak bagi Allah bukan mustahil. Harus ada, harus tak ada. Itu lah. Tapi ada ustaz ngajar aku tu. Cuma kamu tak kat tangan, salah tak kejut dia pula. Mana rambut panjang molek. Baju cak korok seluar jing pula tu, tegur aku ngajar. Mu siapa dah tu? Siap dah. Nah, kata berat lagu ni. Tu. Tu. Allahu akbar. Ngajilah tu dengan hak betul. Jangan mengaji dengan hak tak betul, jangan. Habis itu. Jadi haruh ni bukan sifat dizat, bukan. Perkara yang dihukum pada takluk sifat kudrat. Jadi Tuhan ni berkuasa mengada dan meniadakan makhluk. Makhluk dipanggilkan makhluk, panggil mungkin, panggil alam, panggil kena benda hak sama itu. Panggil makhluk, iktibar dia kena jadi. Panggil alam kerana dia menjadi alamat tanda kekuasaan Allah. Panggil mungkin kenapa? Kerana dia terima ada, terima tak ada. Pada satu ketika terima ada, pada satu ketika terima tak ada. Nah. Hukum Tuhan buat makhluk, meninggalkan buat makhluk, meniadakan makhluk. Nah, menghidupkan balik makhluk hak dia meniadakan. Apa kita nak hukum? Tu. Hukumnya haruh. Kenapa akidah haruh ni? Kerana Mu'tazilah kata wajib Tuhan buat baik atau terlebih baik pada hamba. Itu. Wa may yakul fi'lu salahi wajaba 'alal ilahi qad asa al adaba. Barang siapa yang i'tikad, siapa tu? Mu'tazilah i'tikad kan? Wa may yakul fi'lu salahi, barang siapa yang berkata ini serta i'tikad. Siapa i'tikad tu? Mu'tazilah. Fi'lu salahi, perbuat baik. Tuhan buat baik pada hamba. Salah ni mana perkara hak membetuli bagi jahat, dia panggil salah. Nah, perkara yang membetuli bagi salah aslah. Ma muqabalah, barang yang muqabalah membetuli bagi jahat dia panggil salah, baik. Benda hak membetuli bagi baik sangat baik, itu aslah. Mu'tazilah kata Tuhan wajib buat pada makhluk ni baik dan terlebih baik. Alal ilah wa may yakul fi'lu salahi wajaba alal ilahi qad asa al adaba. Maka orang ni jahat adab atas Allah Taala. Faham tak? Jahat adab. Tuhan tidak wajib buat makhluk, tidak wajib buat baik, tidak wajib buat gapo. Haruh bagi dia. Nah, wa jaizun fi haqqihim ijadu wa tarku wal isqa'u wal is'adu. Wa jaizun fi haqqihi, dan harus pada hak Allah Taala. Ini pada hak kudrat Allah Taala tu harus. Wa jaizun fi haqqihi ijadu, harus pada hak kudrat Allah Taala mengada. Wa tarku, atau meninggalkan mengada, boleh, tak ada apa. Bukan Tuhan mesti buat, Tuhan mesti tak buat, tak harus. Wa tarku wal isqa'u wal is'adu. Begitu juga Tuhan nak mencelaka kau orang, nak membahagiakan orang, harus bagi Tuhan. Tak ada dua wajib dah. Ini semata-mata tilik pada akal. Adapun Tuhan berjanji dalam Quran orang buat amal taat soleh gapo Tuhan nak pergi syurga, itu dia panggil wajib aridi. Wajib hak baru datang dengan janji Allah. Bukan kata wajib pada akal mesti, kata tak boleh. Ada. Kalau kata wajib syarak atas Allah, mana Tuhan ni ditekan atas dia. Kalau kata wajib akal tak dapat tidak, mesti kena lagu tu. Bermakna Tuhan tak boleh menyalahi. Tu orang panggil tak boleh menyalahi. Tak kuasa. Ada benda hak mengongkong, ada benda hak Tuhan apa kena ada benda mengongkong gitu. Tuhan ni lepas istirna, lepas sebuah serbi. Itu mana Tuhan. Itu dah. Dan harus pada akal, haruh ketentuan. Dia tafsir itu. Ketentuan berbuatkan mungkin, dan ketentuan meninggal berbuat mungkin. Kenapa berbuat ijab dengan bersepakai di zat Allah Taala, sifat kudrat Allah Taala ijab, berkuasa mengada. Mengada tu dengan muafakat iradat.
tentu, iradat tentu, faham tak? Tuhan tak buat gapo yang dia tak tentu. Tuhan buat apa yang dia tentu. Segala benda berlaku pada kita, baik buruk gapo hak kita suka, kita happy, kita sedih, kita nak marah, kita benci, kita bergapo, semua Tuhan buat ni dengan ketentuan sifat iradat dia. Dia tak buat gapo hak dia tak tentu. Nah, dia buat gapo yang dia tentu. Tu. Maka sebab tu dia takdir itu, dan harus pada akal ketentuan berbuat. Jadi Tuhan buat tu gapo hak dia tentu. Dia tak buat gapo hak dia tak tentu. Tu bila dia tentu sedia kala lagi, dia tentu tu tanjizi qading, luluh sedia kala lagi, dia tentu. Nah, apa? Fir'aun kafir, Abu Lahab, Abu Jahal kafir, dia tentu sedia kala lagi. Dan gapo hak dia tentu sedia kala tu dia tahu sedia kala dengan sifat ilmu dia tu, tanjizi qading dengan sifat ilmu dia. Jadi bukan baru tentu ke? Sedia kala lagi tentu. Kalau baru tentu makna tu Tuhan baru tahu. Itu. Nah, jadi kalau Tuhan baru tentu, Firaun ni tak tentu lagi, Tuhan tak tentu lagi ni mati kafir kau mati Islam. Nah, Tuhan usaha atas Nabi Musa, atas Nabi Harun suruh pergi dakwah. Ni tak betul ni, tak betul jangan pergi lagi tu. Nah. Matilah Firaun dalam kafir. Tuhan kata Allah sianya ke Firaun. Kafir juga tak ada arah lah weh, kita usaha dah. ni. Maknanya Tuhan tak tentu lah gapo hal dia buat. Maknanya Tuhan pun tak tahulah gapo nak berlaku pada Firaun. Jadi Tuhan tu babuk, sama bodoh pula. Berat. Lagu tu lah? Dah. Firaun mati kafir tu Tuhan tentu sedia kala lagi. Dia gapo Tuhan tentu tak atas Firaun, atas apa sekalipun makhluk tak kira. Atas Firaun, atas Namrud, atas Qarun, atas Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf. Semua Tuhan sedia kala maklum di ilmu dia. Tuhan tahu. Bukan Tuhan tak tahu dah. Sebab tu tak boleh kita cakap Tuhan tengok dalam ramai-ramai tikar Nabi umur 40, Tuhan tengok mana nak jadi Nabi ni. Berat tu. Cakap lagu tu tak boleh tu. Bahaya. Dalam ilmu akidah tu bahaya cakap gitu. Sebab apa? Menafikan ketentuan iradat Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala fa'alul lima yurid. Tuhan buat gapo hak dia tentu. Itu. Dan ketentuan meninggal berbuat mungkin. Hak dia tinggal buat pun dia tentu, hak dia buat pun dia tentu. Bila tu? Pada masa imkan. Panjang ni. Kita kena berhenti situ dulu. Pada masa imkan. Kita berhenti tu tidak di orang panggil apa stesen hak betul. Pada masa imkan. Imkan ni kalau orang panggil apa? Pada masa yang pada masa yang baru ada satu makhluk yang pertama-tama dijadikan oleh Allah Ta'ala. Itu pada masa imkan. Mana imkan ni boleh jadi dah. Boleh jadi dah. Jadi sebelum daripada Tuhan buat makhluk ni, Tuhan ada. Sekarang pun hakikat sekira-kira hak sebenar ada, Tuhan juga. Kita ni diadakan oleh Tuhan. Jadi ketika mana Tuhan tu saja ada, kun hizah, adakah Tuhan lemah dekat tu? Tak. Tuhan bersifat dengan sifat kudrat dah. Lepas tu dia tak buat lagi. Dia tak buat lagi sebab tak sampai ketentuan dia lagi. Bos apa ketentuan dia? Dia buat makhluk pertama. Makhluk pertama ni berlaku khilaf banyak lah. Ada kata Nur Muhammad, ada kata Qalam, ada kata Arash. Itu kita bahas mula pula. Ni. Nak ceritanya bila berlaku dah makhluk pertama, Tuhan buat makhluk pertama. Lepas pada itulah dikatakan imkan. Waktu boleh jadi dah makhluk-makhluk hak Tuhan tentu sedia kalau lagi nak Tuhan buat. Buat serepak dah. Mengikut ketentuan Tuhan. Gitu dah. Kita berhenti situ dulu pada masa imkan. Jadi kena ambil balik tu. Dan harus pada akal. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سلك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad
walhamdulillahi rabbil alamin.